Saudara, baru-baru ini isu pencalonan wang CPF hangat diperkatakan. Seorang warga emas awalnya menyangka nama isterinya yang diceraikan 36 tahun lalu akan secara automatik batal selaku calon penerima. Ternyata tidak begitu. Akibatnya anak tunggal mendiang yang menjadi pewaris sebenar wang CPF itu perlu membuat permohonan ke Mahkamah Tinggi untuk menuntutnya. Seorang peguam veteran yang kami temui menyatakan kes ini sebenarnya bukan jarang-jarang tetapi kerap berlaku. Dalam kes melibatkan warga emas bernama To Kim Hyang itu, beliau meninggal dunia sebelum pencalonan wang CPF ditukar kepada anak perempuannya. Lantaran itu, anaknya terpaksa mencabar kes itu di mahkamah dan perlu melalui proses cukup rumit bagi membuktikan bahawa dialah orang yang sepatutnya mewarisi wang mendiang ayahnya. Hakim akhirnya bersetuju bahawa si anak patut mewarisi wang tersebut, bukan bekas isteri mendiang yang namanya masih tercatat sebagai calon. Hakikatnya, mengikut undang-undang, nama calon bagi wang CPF tidak lupus dengan serta-merta walaupun selepas bercerai. Ini contoh yang diberikan peguam veteran ini. Bila seorang itu sudah bernikah atau berkahwin, pencalonan yang beliau buat sebelum perkahwinan automatically dibatalkan. Kerana dari segi undang-undang mungkin kalau saya sekarang dah bernikah, mungkin kalau saya meninggal, niatnya lah ialah untuk suami saya mendapatkan sebahagian daripada wang CPF saya lah. Jadi pencalonan yang saya buat sebelum berkahwin atau bernikah memberikan kesemua wang CPF saya kepada ibu dan bapa saya itu dibatalkan dari segi undang-undang. Tapi malangnya, bila berlaku penceraian, undang-undang tidak secara otomatis mengatakan yang pencalonan yang dibuat sebelum penceraian itu dibatalkan. Lantaran itu juga seseorang yang sudah bercerai perlu mengubah nama calon kecuali mereka benar-benar mahu memberikan wang CPF mereka kepada bekas suami atau bekas isteri. Bila kita meninggal dan tidak tak sempat atau tidak membuat penyalonan untuk wang CPF kita, bagi orang-orang Islam, pembagian wang CPF kita ini akan mengikut faraid. Bagi mereka yang bukan orang Islam, pembagian wang CPF mereka, kalau tak ada pencalonan atau nomination, mengikut peruntukan dalam Akta Intestate Succession ataupun Intestate Succession Act. Jadi ada perbezaan lah kalau kita membuat pencalonan, kerana kalau kita buat pencalonan, kita dapat senaraikanlah sesiapa yang kita mahu dan niat untuk mendapatkan wang CPF kita. Dalam ulasannya ini, Cik Halijah bersetuju dengan hakim kes itu bahawa lembaga CPF mungkin perlu membuat semakan, iaitu mengapa perceraian tidak secara automatik menggugurkan nama calon dalam CPF. Mentelah lagi, kes yang berlaku kepada mendiang Encik To ini sebenarnya kerap berlaku. It's more common than we thought. Memang ada kes-kes seperti ini. Selepas bercerai, mungkin tak ingat, terlupa atau tak fikirkanlah tak tahu yang undang-undang mengatakan yang bila pencalonan dibuat sebelum penceraian, selepas berlaku penceraian, kalau tidak ada perubahan kepada pencalonan itu, waris-waris yang disebutkan dalam pencalonan itu akan mendapat wang CPF kita bila kita meninggal. Banyak jugalah kes-kes seperti itu. Sedihlah kerana niat yang si meninggal tu ialah bukan untuk bekas suami atau bekas isteri untuk mendapatkan wang CPF mereka. Jadi harus kita buat pencalonan baru bila berlaku penceraian. Pencalonan CPF boleh dibuat secara online ataupun di mana-mana pusat perkhidmatan CPF.